Baik, setelah Allah Subhanahu Wa Taala bicara berkaitan tentang kerajaan Allah dan kekuasaan Allah yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, maka bermulalah daripada ayat yang ke-6 sehinggalah nanti sampai ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi kerajaan Allah tidak terhenti di dunia. Di dunia Allah pecahkan, ada di bumi dan juga ada di langit. Ni tuan-tuan boleh tengok pada permulaan surah Al-Mulk. Manakala daripada ayat yang ke-6 sehinggalah pada ayat yang ke-12, Allah membawa kita kerajaan Allah dan kekuasaan Allah juga ada di hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita untuk sama-sama berada dalam rumah Allah pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan lebih utama lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan menyambung lagi bacaan surah Al-Mulk kita, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-7. Kita akan tengok pada ayat yang ke-7. Baik, surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-7. Baik, setelah Allah Subhanahu Wa Taala bicara berkaitan tentang kerajaan Allah dan kekuasaan Allah yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, maka bermulalah daripada ayat yang ke-6 sehinggalah nanti sampai ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi kerajaan Allah tidak terhenti di dunia. Di dunia Allah pecahkan, ada di bumi dan juga ada di langit. Ni tuan-tuan boleh tengok pada permulaan surah Al-Mulk. Manakala daripada ayat yang ke-6 sehinggalah pada ayat yang ke-12, Allah membawa kita kerajaan Allah dan kekuasaan Allah juga ada di hari akhirat. Yang mana daripada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Allah maklumkan kepada kita kerajaan Allah berada di dalam neraka. Manakala ayat yang ke-12, Allah juga menyampaikan kepada kita kerajaan Allah juga berada di dalam syurga. Maksudnya tuan-tuan, 12 ayat yang pertama daripada satu muka surat yang tuan-tuan perhatikan itu, kalau dalam Quran kita dalam satu muka surat, 12 ayat yang pertama ini Allah memaklumkan kepada kita secara umum kerajaan Allah ada di dunia dan juga kerajaan Allah ada di hari akhirat. Ada di bumi dan juga ada di langit. Ada di neraka dan juga ada di dalam syurga Allah. Sebenarnya secara umumnya kita tak terlepas dan tak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Nak ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita perlu tunduk dan patuh kepada perintah Allah, sebab kita duduk di bawah wilayah kekuasaannya. Kalau tak boleh terima tuan-tuan, maka keluarlah daripada kekuasaan Allah. Sebenarnya adalah perkara yang mustahil, sebab kita berada di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-7. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang kafir kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, maka pada ayat yang ke-7 itu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara berkaitan tentang sifat neraka. Maka mana sifat neraka tuan-tuan? Kata Allah, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur.
Kata Allah Subhanahu wa taala, idza apabila ulqu fiha, penghuni-penghuni neraka ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Fiha merujuk ke dalam neraka. Okey, penghuni neraka akan dilemparkan ke dalam neraka. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka akan mendengar pada neraka itu syahiqa. Syahik dekat sini tuan-tuan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, syahik ini merujuk kepada suara neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Hud yang mana neraka ni ada dua bunyi. Satu namanya syahik, satu lagi namanya zafir. Ada suara hembusan dan ada suara tarik nafas. Syahik ni adalah bunyi neraka yang dia menarik nafas dia. Dan tarikan itu adalah tarikan yang sangat panjang. Kita pun tak boleh bayang macam mana suara neraka. Tapi Allah menyebutkan dengan kalimah syahik. Dan satu lagi namanya zafir. Dia menghembus nafas itu dengan nafas yang panjang dan bunyinya menggerunkan. Ini kalimah syahik. Syahiqau wahiya tafur, dan sedangkan neraka itu juga dalam keadaan tafur. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya pada ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita neraka ini dia akan mendatangkan azabnya sama ada melalui pendengaran ataupun melalui penglihatan. Pertama, kalimah syahid itu adalah azab daripada pendengaran kita. Azab. Belum berada dalam neraka lagi. Belum terkena azab lagi. Tetapi suaranya itu telah mendatangkan azab kepada penghuni-penghuni neraka. Suara itu mendatangkan kegerunan dan ketakutan kepada penghuni-penghuni neraka. Manakala tafur, iaitu seperti mana neraka ni menggelegak, mendidih tuan-tuan, seperti mana disebutkan oleh Al-Thawri yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Tafur ini adalah seperti mana biji-biji yang direbus di dalam air yang mendidih. Tetapi di dalam neraka biji-biji itu bukan biji-bijian tuan-tuan, tetapi adalah manusia-manusia yang akan direbus di dalam neraka nanti. Tafur itu pula adalah azab dari sudut penglihatan. Sebab apa tuan-tuan? Melihat ni juga adalah azab. Cuba tengok, ada aksiden berlaku tuan-tuan. Adakah masa berlaku aksiden orang boleh tengok? Dia tengok je aksiden tu, tak boleh. Sebab melihat aksiden, walaupun kita tak aksiden, itu pun adalah azab. Kita akan menoleh daripada memandangnya. Kalau boleh tak nak pandang. Nak dengar pun tak nak sebab dia mengerikan. Aksiden. Macam mana keadaan mangsa tu terputus kepala dia. Kita dengar Allah. Itu pun adalah azab. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan cerita tentang sifat neraka. Bunyi pun azab, melihat pun azab. Dan ini adalah neraka. Wa bi'sal masir. Dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dia berbeza pula tuan-tuan, mukhalafatul mafhum mukhalafah dia. Dalam sifat syurga pula, yang mana Allah tak izinkan bagi penghuni syurga mendengar pun menjadi azab, melihat pun menjadi azab. Allah tak benarkan. Dalam syurga nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendengar perkataan yang lagha, dan kamu juga tak akan dengar perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa. Allah tak izinkan tuan-tuan, walaupun hanya pendengaran. Itulah namanya Jannatun Na'im, kenikmatan dalam semua sudut. Kenikmatan dalam semua sudut. Tapi bagi neraka belum azab lagi tuan-tuan, tapi pendengaran dan penglihatan pun akan menjadi azab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syahiqan wa hiya tafur. Baik, pandangan yang kedua pula tuan-tuan, kalimah syahik, pandangan pertama tadi adalah bunyi nafas neraka. Manakala pandangan yang kedua, syahik pula adalah merujuk kepada suara jeritan, tangisan dan juga rayuan penghuni-penghuni neraka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Hud. Kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan buka surah Hud, surah yang ke-11, tengok pada ayat yang ke-100, ayat yang ke-100, ayat yang ke-106.
Surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-106. Kalau tuan-tuan buka Quran, muka surat 233. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wasyahiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang Allah celakakan ke dalam neraka Allah, maka bagi mereka di dalam neraka nanti adanya zafir, iaitu jeritan-jeritan, wasyahiq, dan adanya rintihan-rintihan penghuni-penghuni neraka. Maksudnya dalam neraka tu tuan-tuan akan bunyi bising. Mungkin bunyi orang melolong, mungkin menjerit, meminta pertolongan, menangis, menjerit, merintih. Dan ini adalah azab kepada penghuni neraka. Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada istilah rehat di dalam neraka. Bunyi terganggu tuan-tuan. Kita tidur malam di dunia ni tuan-tuan, bunyi mercun pun kita rasa tak selesa. Bayangkan kalau ada bunyi anak yang menangis pun kita rasa tak selesa. Apatah lagi kalau bunyi manusia dewasa menangis, merayu, minta rayuan, rintihan daripada Allah. Dilepaskan mereka daripada azab neraka. Kita boleh bayangkan, ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, dan ini adalah sifat kepada neraka. Okey, ini adalah sifat kepada neraka. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tuan-tuan, ini adalah azab sebelum manusia masuk ke dalam neraka terkena azab. Pada surah yang lain, antaranya dalam surah Al-Waqi'ah, Allah bicara berkaitan tentang azab bagi manusia yang pertama kali menjejakkan kaki di dalam neraka. Ni tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-55 tak silap. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Tuan-tuan buka pada ayat yang tuan-tuan tengok pada ayat yang ayat yang ke-41. Tengok surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 41. Muka surat 535. Allah menyebutkan wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri sengsaranya golongan kiri. Baik, dalam neraka nanti tuan-tuan, di hari akhirat, di yaumul mahsyar, manusia ini akan terpecah kepada 3. Pertama disebut sebagai al-muqarrabun, penghuni syurga yang duduk di tingkatan atas. Kedua, adanya ashabul yamin, penghuni syurga yang duduk di tingkatan bawah. Manakala golongan yang ketiga dikenali sebagai ashabus shimal, penghuni neraka. Tetapi ketika mana kita dapat buku amalan kita nanti tuan-tuan, pun kita akan dipecahkan kepada 3. Pertama, ada manusia yang akan diberikan dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, dia dapat buku amalan daripada tangan kanan. Yang ini kita tahu sebagai penghuni syurga Allah. Golongan yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimali, iaitu penghuni neraka yang akan dapat buku amalan daripada tangan kiri. Tapi ada satu lagi yang unik tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut wa amma man utiya kitabahu min wara'i zahri. Ada manusia yang akan dapat buku amalan daripada tangan belakang. Ketiga-tiga ni tuan-tuan adalah situasi yang bergantung kepada amalan kita. Orang yang dapat buku tangan amalan kanan ni tuan-tuan, buku amalan daripada tangan kanan, kita maklum ini penghuni syurga Allah. Manakala penghuni neraka dalam 2 situasi, ada sama ada dapat daripada tangan kiri ataupun dapat daripada tangan belakang. Macam mana boleh berlaku tuan-tuan? Orang yang dapat daripada tangan kiri adalah penghuni neraka yang menyangka dia ni dapat catatan amalannya daripada tangan kanan. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan, boleh jadi dia muflis. Dia muflis di neraka, di mahsyar, sehingga Allah menyerahkan catatan amalannya dengan tangan kiri. Dia muflis tuan-tuan, muflis.
Dia dah beramal, melakukan sekian amalan macam ni tuan-tuan. Tapi rupa-rupanya amalannya dengan riak. Boleh jadi amalannya dengan takabur. Boleh jadi sambil beramal sambil mengumpat, sambil menzalimi hak orang lain, mengambil hak orang lain secara zalim dan sebagainya. Semua ini menjadikan seseorang itu muflis. Dia menyangka dia dapat buku amalan tangan kanan, tup-tup Allah serahkan daripada tangan kiri. Manakala yang dapat daripada belakang pula tuan-tuan adalah manusia yang memang maklum dan sedar dia ni adalah penghuni neraka. Seperti mana Allah menyebutkan alima nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari yaumul mahsyar, semua manusia akan didatangkan ingatan di dalam fikirannya tentang amalan yang mereka buat dan amalan yang mereka tinggalkan. Dia maklum sungguh tuan-tuan. Dekat dunia dahulu saya memang tak taat perintah Allah. Saya memang tak percaya adanya hari kebangkitan. Tak percaya tuan-tuan. Dan dia tahu dia ni penghuni neraka. Apa yang berlaku tuan-tuan? Di yaumul mahsyar, dia akan sorokkan tangan kirinya sebab dia tak nak dapat buku amalan. Dia sorok tangan kirinya. Macam anak-anak kita lah tuan-tuan. Ambil SPM tapi memang dia tahu masa SPM sepanjang peperiksaan tidur. Saya memang tak baca buku. Saya memang tak jawab peperiksaan. Ada kali saya tak datang dalam satu paper tu, tak datang langsung, tak hadir. Masa hari keputusan dia bagi tahu dengan ibu dia, "Bu, abang tak payah ambil lah keputusan, abang dah tahu dah keputusannya apa. Tak apa, jangan risau, lepas ni abang bekerja berniaga sendiri." Dunia tak apa tuan-tuan. Kita boleh tinggalkan, saya tak nak ambil keputusan sebab saya tahu keputusannya teruk. Tapi di yaumul mahsyar, bila manusia tahu amalan yang dia lakukan itu membawanya ke neraka, dia sorok tangan kirinya tuan-tuan. Lalu Allah serahkan daripada belakang. Dia tak dapat lari daripada catatan amalannya. Ketika mana dia nyorok tangannya tuan-tuan, Allah serah daripada belakang. Dan itu adalah penghinaan daripada Allah. Dan dia akan menyebutkan tentang penghinaan-penghinaan yang dia dapat di hari akhirat. Yang ini tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok surah Al-Waqiah, Allah bicara tentang penghuni neraka. Dan ini adalah azab ketika mana mereka menjejakkan kaki ke dalam neraka Allah buat pertama kali. Yang kalimah syahid dan tafur tadi tuan-tuan, itu adalah azab sebelum masuk neraka. Dia baru mendengar dan melihat. Sekarang dalam surah Al-Waqiah, ini azab pada kali pertama menjejakkan kaki ke dalam neraka. Apa dia tuan-tuan? Pada ayat yang ke-41, Allah cerita tentang golongan neraka. Apa azabnya? Ayat 42. Kata Allah, fi samumin wa hamim. Mereka ini akan berada di dalam samum, iaitu udara yang membakar. Dia bukan sekadar panas, tapi udara tu dah membakar tuan-tuan. Kita masuk masjid ni tuan-tuan, first kita akan rasa sejuk, selesa. Masuk neraka, perkara yang menyapa mereka adalah udara. Dan udara itu adalah samum, membakar. Dan yang kedua, Allah menyebutkan adalah hamim, iaitu air yang mendidih. Hamim ni tuan-tuan adalah air yang diminum oleh penghuni neraka dan air yang akan dicurahkan daripada atas kepala penghuni neraka. Dan air yang mendidih yang dikenali dengan nama hamim ni, dia lebih dahsyat daripada asid. Ada si fulan ini, dia tak puas hati dengan girlfriend dia sebab nak bertunang dengan orang lain. Dia ambil asid tuan-tuan, simbah muka muka girlfriend dia. Rosak tuan-tuan. Bayangkan hamim ini lebih dahsyat daripada asid tu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wahum kalihun. Setelah dicurahkan hamim di atas kepala penghuni neraka, mereka semuanya dalam keadaan kalihun, iaitu cacat. Wajahnya, mukanya akan rosak, hancur tuan-tuan, luluh. Kulit-kulitnya akan jatuh. Dan dia juga adalah minuman kepada penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan tengok Allah sebut pertama samum, udara yang membakar. Yang kedua hamim, air yang mendidih. Ketiga, azab kepada mereka, kata Allah, wazillin, dan tempat teduhan dia, tempat naungan mereka, min yahmum, iaitu daripada naungan yang membakar. Ataupun yahmum ni adalah asap yang hitam.
Dia bukan tempat yang menyejukkan tuan-tuan. Naungan pun, berteduh pun di dalam tempat yang membakar. Udaranya, airnya, teduhannya. Tuan-tuan bayangkan Allah bicara tentang neraka. Tapi tidak ada satu pun sifat neraka yang Allah sebut tentang apinya. Allah tak sebut api tuan-tuan. Allah sebut udara, air dan tempat teduhan. Tiga-tiga ni kata Allah, la baridin, dia tak sejuk, wala karim, dan juga tak menyelesakan. Kalaulah udara pun panas, air pun panas, tempat berteduh pun panas, api yang sifatnya panas lebih panas lagi. Allah tak sebut tentang api tuan-tuan. Allah sebut selain daripada api yang sifatnya sejuk, angin sejuk, air sejuk, teduhan sejuk. Tapi tiga-tiga sifat sejuk ni Allah kata membakar dan panas di dalam neraka Allah. Maksudnya apinya lebih dahsyat lagi. Itu sifat yang pertama bagi neraka. Kemudian tuan-tuan boleh tengok lagi, iaitu pada ayat yang ke-53 pula. Ayat 52. Tuan-tuan tengok ayat 52. Saya lompat. Sebab di antara ayat tu, ini bercerita tentang kenapa manusia masuk ke dalam neraka Allah. Okey, saya sebut sikit tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala cerita tentang neraka, Allah akan sebut punca manusia ke neraka Allah. Tapi bila Allah sebut tentang nikmat syurga, Allah tak sebut kenapa manusia masuk syurga. Sebab boleh jadi ibadah tu luas. Ada orang mungkin kerana dia belajar ilmu membawa dia ke syurga Allah. Ada orang boleh jadi kerana dia menjaga orang tuanya, dia masuk ke dalam syurga Allah. Boleh jadi ada orang menafkahi anak-anak yatim, membawanya ke syurga Allah. Boleh jadi ada orang memberi makan kepada haiwan, masuk syurga Allah. Luas, ibadat luas. Tapi masuk ke neraka Allah, Allah sebut punca-punca dia. Itu kita akan tengoklah pada kesempatan yang akan datang. Itu Allah sebut tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok pada ayat 52. Antara azab lagi dalam neraka, la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka ini akan memakan buah zakum daripada pohon yang tumbuh di dalam neraka Allah. Zakum ni adalah pokok yang dia punya akar dia tumbuh daripada dasar neraka. Ni Allah sebut dalam Quran tuan-tuan. Dia punya pokok dia, akarnya tumbuh daripada dasar neraka. Tumbuh. Keluar buah namanya zakum. Zakum ni tuan-tuan adalah buah yang kalau dimakan, dia akan pecah dan dia adalah seperti minyak tar. Tar jalan tu tuan-tuan, yang kalau orang tarkan jalan tu dia ada minyak hitam yang panas tu. Dipanaskan tar tu atau bulldozer tu, itu namanya zakum. Okay, buah tu seperti itu. Dan Allah kata apa? Mereka makan famaliun, iaitu dalam keadaan memenuhi perut mereka. Fil minhal butun. Dia akan makan sampai penuh senak perutnya. Tuan-tuan perhatikan kalimah famaliun. Fa dekat situ tuan-tuan, huruf fa tu famaliun. Fa dekat situ namanya faful ataf. Dalam ilmu nahu disebut faful ataf. Fa itu fungsinya menunjukkan kepada kita dia makan dalam kadar yang cepat. Dalam bahasa kita disebut gelojoh. Gelojoh. Fa tu memberi maksud gelojoh. Maksudnya dia makan tuan-tuan, ni azab ni. Buah ni azab. Dan dia makan dalam kadar yang gelojoh. Dan makannya pula sampai memenuhkan perutnya. Okey. Fasharibuna alaihi minal hamim, dan mereka pula minum daripada air yang al-hamim, air yang menggelegak. Allah gunakan lagi sekali kalimah fa dekat situ, faful ataf. Dan mereka minum pun dalam keadaan gelojoh air yang menggelegak, al-hamim. Fasharibuna syurbal him, dan mereka minum dengan minuman seperti mana al-him. Him ni adalah unta yang berpenyakit. Unta yang minum tak reti rasa puas. Dia berpenyakit tuan-tuan, dia ada masalah dekat usus dia. Bila dia minum, dia akan rasa haus. Sedangkan unta ni memang minumnya banyak sebab dia akan simpan di dalam bonggol dia. Tapi bila dia terkena penyakit, dia akan minum sampai dia mati tuan-tuan. Sebab dia minum tak rasa puas, tak rasa kenyang.
penyakit dia. Dan Allah kata penghuni neraka ini akan minum air yang azab ni, yang bernama hamim ni, dia akan minum dalam keadaan gelojoh. Allah gunakan kalimah fasyaribun, fa dekat situ, minum dalam gelojoh dan minumnya dalam kadar yang sangat banyak. Okey, minum dengan kadar yang sangat banyak. Lalu kata Allah, hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini adalah nuzul, iaitu welcome drink yaumaddin, kepada penghuni neraka pada hari kiamat. Dua makanan ni tuan-tuan, iaitu zakum dan juga air yang bernama hamim. Ini adalah kali pertama menjejakkan kaki di dalam neraka Allah. Dah dihidangkan dengan dua perkara. Kemudian disapa pula dengan udaranya, airnya dan juga tempat teduhannya. Ini baru intro kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu iaitu hampir-hampir, tamayyaz, neraka itu pecah. Minal ghaiz, daripada kemarahannya. Ni Allah Taala cerita tentang neraka yang panas ni tuan-tuan. Apabila dia ada nafas yang kuat dan dia juga ada sifat marah kepada penghuni-penghuni neraka, hampir-hampir pecah. Kalimat tamayyaz iaitu dia memecahkan ataupun berkecai, memisahkan di antara satu ke satu yang lain. Itu nama tamayyaz. Manakala al-ghaiz, dia adalah kemarahan yang lebih kemuncak daripada al-ghadab. Kita pernah tengok manusia dekat dunia ni tuan-tuan, marah yang macam mana? Baran. Sikit-sikit marah, semua dihempas. Sampai tahap kita pernah tengok ada manusia ni dia jenis bawa parang, dia pergi libas semua orang yang dia jumpa. Kita nak kata apa? Kemarahan yang melampau lah. Semua orang dia marah tanpa sebab. Itu baru ghadab tuan-tuan. Tapi kalimah al-ghaiz, dia adalah kemuncak kepada kemarahan. Tak boleh bayang tuan-tuan, tak boleh bayang. Dan Allah gunakan kalimah al-ghaiz. Ini kemarahan bagi neraka dan dia hampir-hampir pecah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan penghuni-penghuni neraka ke dalamnya nanti, faujun, mereka akan dilemparkan dalam keadaan berkumpulan. Allah menyebutkan dalam keadaan faujun, dalam keadaan berkumpulan. Kenapa Allah sebut kalimah faujun, kalimah kumpulan ni tuan-tuan? Sebab boleh jadi seseorang nanti masuk ke dalam neraka adalah disebabkan kawannya, pasangannya, anak-anaknya, kenalan-kenalannya. Jadi di dunia ni tuan-tuan, kita pilihlah kawan yang betul, kenalan yang betul, yang membawa kita kembali kepada Allah. Boleh jadi juga kerana kumpulan, boleh jadi kerana pasukan, boleh jadi kerana parti politik, boleh jadi kerana sekian perkara ni menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Kita pernah sentuh dalam surah Al-Bayyinah. Ketakzuban seorang mukmin adalah kepada dua saja, Quran, Sunnah. Ini saja kebenaran yang kita berpijak dan berpegang tuan-tuan. Selain daripada itu, tidak ada yang mutlak dia adalah benar. Tidak ada. Macam mana pun keadaan kita tuan-tuan, dua perkara ni sahaja yang kita berpegang. Selain daripada itu, dia terbuka untuk betul ataupun salah. Okay? Sebab itu Allah sebut kalimah faujun. Jangan kita sangka kita je betul. Jangan sangka kumpulan ni je yang betul. Jangan sangka ini. Tuan-tuan boleh faham maksud saya. Jadi kita berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Sebab kita mungkin tak nak masuk neraka tuan-tuan. Tapi orang lain yang akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Sebab itu Allah menyebutkan mereka dilemparkan ke dalam neraka di dalam keadaan faujun, kumpulan. Dan manusia pun akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan berkumpulan. Boleh jadi amalan kita tak layak ke syurga Allah. Tapi ada orang yang akan menarik kita masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu di dunia tuan-tuan, pesan pada diri kita dan anak-anak kita, janganlah mengidolakan orang yang salah. Sebab kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita kasihi. Kalau di dunia ni tuan-tuan memang hidup matinya dengan K-pop, minta maaf saya sebutlah, hidup matinya dengan K-pop memang ikut caranya, ikut gayanya, ikut fashionnya, ikut cara hidupnya.
Kita dah tahu dah ke mana tempat kita. Yang ini bukan untuk mengancam sesiapa tuan-tuan. Tetapi ini adalah untuk ingatan bersama. Sebab macam mana keadaan kita di hari akhirat, cerminannya adalah di dunia. Cerminannya adalah di dunia. Siapa yang kita berkawan, itulah yang Allah Ta'ala akan samakan di hari akhirat. Jadi pilihlah orang yang betul, kenalan yang betul. Okay? Bersahabatlah dengan orang yang betul. Kalau tak jumpa tuan-tuan, kitalah yang menjadi kawan yang betul kepada kawan kita. Kitalah yang menjadi pasangan yang betul kepada pasangan kita. Supaya kitalah yang menarik mereka ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, bila mana mereka masuk ke dalam neraka, Allah menyebutkan, Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'alahum khazanatuha. Tuan-tuan perhatikan kalimah sa'alahum khazanatuha. Khazanah itu artinya penjaga-penjaga neraka. Khazanah penjaga neraka. Khazanah nasional, penjaga nasional tuan-tuan. Khazanah tu maksudnya penjaga. Sa'alahum, penjaga-penjaga neraka ini akan bertanya kepada penghuni-penghuni neraka. Dan pertanyaan ini tuan-tuan adalah sebagai sindiran, cemohan dan celaan kepada penghuni-penghuni neraka. Baik, sebelum tu tuan-tuan, siapa khazanah ni? Siapa khazanah ni? Dalam Quran Allah sebut dua nama malaikat sebagai penjaga neraka. Pertama namanya Malik. Malaikat Malik. Ini tuan-tuan maklum. Malaikat Malik, tuan-tuan boleh semak dalam surah Az-Zukhruf. Allah ada sebut cerita tentang Malaikat Malik bertanya kepada penghuni-penghuni neraka. Yang kedua, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Alaq bercerita tentang Sanada'uz Zabaniyah. Az-Zabaniyah adalah malaikat azab. Malaikat azab. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi dan juga Abu Jahal, yang mana Abu Jahal tuan-tuan, dia angkat satu batu besar dan dia nak campak di atas kepala Nabi sambil disaksikan oleh orang-orang Mekah. Sampai saja pada Nabi SAW, tiba-tiba Abu Jahal ni lari lintang pukang. Bila mana dia berhampiran dengan Nabi, lalu dia kata apa? Aku nampak ada unta yang besar yang nak apa-apakan aku. Yang itu namanya Zabaniyah, malaikat azab. Dan malaikat inilah yang bertanya kepada penghuni-penghuni neraka. Apa pertanyaan ni tuan-tuan? Alam ya'tikum nadhir. Pernahkah kamu didatangi oleh nadhir? Nadhir. Nadhir ini adalah bermaksud orang yang membawa peringatan. Pertanyaan ini celaan tuan-tuan, sebab pertanyaan ini berada dalam neraka. Penghuni neraka tak boleh keluar dah. Penghuni neraka dalam keadaan diazab, lalu ditanya. Soalan itu adalah menambahkan lagi kesakitan dan azab bagi penghuni neraka. Bukan kerana mereka jawab, mereka akan dilepaskan. Tak. Bukan untuk membela diri. Tidak. Tetapi adalah sebagai menambahkan lagi azab dan kesakitan penghuni-penghuni neraka. Ada orang jatuh pokok tuan-tuan. Kita tanya, sakit ke tak? Apa perasaan tuan-tuan? Kita jatuh pokok ni, orang kata sakit ke tak? Sudah tentulah sakit. Dan pertanyaan itu adalah sebagai penghinaan, celaan. Begitulah dengan pertanyaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak datang kepada kamu nazir, pembawa peringatan? Baik, kalimah nazir ni tuan-tuan, Allah sebut dalam bentuk nakirah, iaitu dengan kata umum. Allah tak letakkan ada huruf alif lam, iaitu ma'rifah. Allah tak guna kata nama khas. Allah menyebutkan dalam kata nama am. Jadinya peringatan ni datang dalam banyak bentuk. Adakah dekat dunia dulu tidak sampai kepada kamu peringatan? Peringatan ni dalam banyak bentuk. Pertama, peringatan yang paling jelas adalah daripada Nabi. Sebab Nabi ni basyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira dan juga pembawa peringatan ataupun ancaman. Sebab itu pendakwah-pendakwah ni, dia tak boleh disebut sebagai pendakwah selebriti. Dan pendakwah pun kena tahu dia tak selebriti. Sebab selebriti ni tuan-tuan adalah penghibur. Mana-mana asatiza, tak kisahlah keluar TV ke tak keluar TV ke, keluar YouTube tak keluar YouTube, dia kena sedar dia ni bukan selebriti. Kita bukan menghiburkan masyarakat,
Kita mengingatkan masyarakat, ada kalanya memberikan motivasi, ada kalanya memberikan ancaman dan peringatan. Tapi bila mana dititlekan, ni selebriti ni, maka ia hanya menghiburkan saja tuan-tuan. Benda-benda yang sensitif, yang ni tak payah sebut lah. Akhirnya terhalang, akhirnya dakwahnya tak sampai. Sebab apa? Apa yang kita nak sampaikan dah ditentukan oleh produser. Ustaz jangan cakap macam ni, nanti sensitif. Jangan macam ni, nanti kena gam. Susahlah tuan-tuan. Jadi kena beringat, kita kena beringat. Okay, kena beringat. Sebab Nabi SAW dia adalah bashir, pembawa berita gembira, wa nadhir, dan juga pembawa peringatan. Nabi tak meraihkan, Nabi meraihkan. Tapi Nabi menjalankan tanggungjawab itu lebih utama. Apa yang Allah sampaikan, itu yang Nabi sampaikan. Sama ada berita gembira ataupun peringatan-peringatan. Ada kalanya cerita yang menggembirakan, ada kalanya cerita-cerita yang menakutkan. Penting. Sebab hati manusia ni sentiasa berubah-ubah. Boleh jadi peringatan-peringatan ini menjentik dan mendidik manusia. Okey, boleh jadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, an-nadhir adalah merujuk kepada Nabi, Rasul. Dah sampai kepada kamu Rasul. Yang kedua, nadhir ni juga tuan-tuan, sebagian para ulama menyebutkan adalah tanda-tanda yang tumbuh pada diri kita. Antaranya iaitu uban. Uban. Antaranya adalah uban. Tumbuhnya uban pada tubuh kita tuan-tuan, itu memberi isyarat penuaan. Dan isyarat iaitu kita hampir kepada kematian. Itu adalah isyarat hampirnya kepada peringatan, hampir kepada kematian. Melihat saja wajah kita di cermin tuan-tuan, tumbuhnya uban, sepatutnya kita sedar. Masa yang berlalu itu sangat-sangat pantas. Dahulu rasanya baru berkahwin, hari ini saya dah bercucu dah. Rupa pun dah berubah dah. Keadaan fizikal pun dah berubah. Dan itu adalah peringatan daripada Allah. Nazir. Sebab itu para ulama menyebutkan nazir ni adalah dalam bentuk yang lebih umum. Macam-macam tuan-tuan. Boleh jadi bala, malapetaka, musibah dan sebagainya pun adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyebutkan nazir ini dalam bentuk kata nama am. Okey, kata nama am. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ambil sikit tuan-tuan. Sampai ayat 9 je. Okey. Tuan-tuan tengok ayat 9 ni tuan-tuan. Yang ini Allah rakamkan jawapan penghuni neraka. Yang mana penghuni neraka menyebutkan tentang sebab dan punca mereka masuk dalam neraka. Kata Allah Ta'ala, qalu bala. Penghuni-penghuni neraka pun menjawab, bala, ya, memang ada. Peringatan-peringatan ni memang ada. Penghuni neraka membenarkan tuan-tuan. Baik, kalimah bala ni, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah ya selalunya digunakan kalimah na'am. Na'am, la. Ya ataupun tidak. Yes ataupun no. Tapi kalimah bala pun ada kalanya digunakan untuk memberi maksud na'am, ya. Kenapa tuan-tuan? Apabila pertanyaan itu menggunakan kalimah yang kita kata negatif. Permulaannya bukankah, adakah, bukankah, tidakkah. Kalimah-kalimah itu, maka jawapannya adalah bala. Bala. Okey. Kalau kalimah na'am, pertanyaannya akan berbentuk seperti hal. Adakah? Adakah? Maka jawapannya adalah na'am. Ini teknik dalam bahasa Arab. Kita kena tengok dan kita akan maklumlah perkara-perkara ni. Jadi ayat yang ditanya pada dia, alam ya'tikum. Pernah ataupun tidak? Alam ya'tikum, datang kepada kamu pembawa peringatan. Maka jawab penghuni neraka, bala, ada. Memang ada. Qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami pembawa peringatan. Fakadzabna, akan tetapi kami telah mendustakannya. Rasul dah sampai dah, tanda-tanda ingatan sampai dah, tapi kami dustakan. Kami dustakan. Wa qulna, bahkan kami telah berkata, ma nazzalallahu min syai', sesungguhnya Allah tak menurunkan sesuatu pun kepada kami. In antum illa fi dhalalin kabir, dan sesungguhnya kamu itu tidak lain hanyalah berada di dalam kesesatan. Tuan-tuan perhatikan yang ini adalah salah satu punca manusia masuk ke dalam neraka. Ini salah satu punca manusia masuk ke dalam neraka. Pertama,
Datangnya Rasul, mereka nafikan. Rasul bawa peringatan, saya tak percaya Rasul. Rasul ni manusia saja. Hadis-hadis yang dibawa oleh Rasul ni, sahih ke, dhaif ke, hasan, ni semua manusia yang karang ni. Itu dusta tuan-tuan. Dusta. Ataupun perbuatan kita tak mencerminkan adanya Rasul. Akhlak kita kotor, bahasanya kasar. Seolah-olahnya macam tidak ada Rasul yang pernah sampai kepada kita, mengajak kita kepada kebaikan, yang melunakkan akhlak kita. Itu. Pertama, adanya Rasul tapi kita berdustakan. Kedua, ma nazzalallahu min syai'. Kita tak percaya apa yang Allah datangkan kepada kita. Apa dia? Iaitu Al-Quran. Quran dah turun tuan-tuan, tapi kita kata ni bukan daripada Allah ni. Ni bukan daripada Tuhan. Cuma lebih menarik lagi tuan-tuan, penghuni neraka kata apa? Ma nazzalallah. Mereka menggunakan kalimah Allah. Ma nazzalallah. Allah tak turunkan apa-apa. Kenapa penghuni neraka tak sebut ma nazzala rabbu? Tuhan tak turunkan apa-apa. Kenapa mereka menyebutkan Allah? Boleh jadi tuan-tuan, mereka ini orang yang percaya kehidupan mereka ini diciptakan oleh Allah, tapi tata cara hidupnya tak seperti beriman pada Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar. Sekiranya kamu tanya pada mereka ni, siapa yang jadikan langit bumi? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan ni? La yaqulunallah. Pasti mereka akan sebut Allah, Allah. Tuhannya Allah tuan-tuan. Beriman pada Allah, tapi tata cara hidupnya tak mengikut syariat Allah. Berapa ramai Muslim di luar sana tuan-tuan, percaya Tuhannya Allah, percaya rezekinya Allah, bernikah pun cari Islam tuan-tuan, tapi kehidupan mereka tak mengikut syariat. Solat tidak, puasa tidak, amanah tidak, jujur pun tidak. Yang ini tuan-tuan boleh jadi akan mencampakkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Tak sekadar hanya beriman tuan-tuan, kita tak sekadar hanya beriman, tapi kita juga kena melunaskan hak-hak dalam beragama ni. Okay? Hari ni manusia 3 benda je yang mengikut agama tuan-tuan. Lahirnya, kemudian perkahwinannya, kematiannya. 3 je. Masa lahir, okeylah cukur jambul. Itu pun kadang-kadang tak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Okay? Nabi kata cukur jambul tu cukur keseluruhan. Dia cukur sikit je tuan-tuan, gunting. Nabi suruh cukur semua. Kemudian pernikahannya, betul bernikah dengan cara agama, tapi dia punya majlisnya tak ikut cara agama. Dan yang ketiganya iaitu kematiannya, dengan urus jenazah, kemudian sekian, mengikut cara agama. Tapi kehidupannya, masjid tak nampak, majlis ilmu tak hadir, urusan syariat tak dilaksanakan, zakat tak ditunaikan, hak-hak orang miskin tak ditunaikan, tak mengikut syariat agama. Boleh jadi mereka inilah yang menyebutkan ma nazzalallahu min syai', beriman pada Allah tapi tak mengikut apa yang Allah perintahkan. Allah tak turunkan apa-apa pun. Itu sifat yang kedua tuan-tuan. Dan yang ketiga pula, in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka tuduh pula setiap rasul ni bukan sekadar dustakan, bahkan mereka tuduh pula rasul-rasul ini adalah dhalalin kabir. Kamu ni tak lain dan tak bukan hanyalah kesesatan yang paling besar. Berapa ramai di luar sana tuan-tuan, saya tak percaya rasul, saya anti hadis, saya hanya berpegang pada Quran saja. Ramai yang dalam kalangan Muslim pun macam tu, yang bukan Muslim apalah lagi. Okay? Ini antara 3 punca. Saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Saya minta maaf hanya sekeimbas lalu sahaja. InsyaAllah untuk kesempatan yang akan datang, kita akan ulang sedikit ayat 9 dan kita akan sambung lagi pada ayat-ayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.